Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua pemandu-pemandu JBGC Sentip Team. Apa khabar petang-petang ni? Dengar kata banjir kawasan Gelang Patah, banjir Pasir Gudang, beberapa kawasan banjir. So berhati-hati memandu. So petang ni pada mana-mana driver yang tengah menakung, tengujok, membangau, boleh buat soalan-soalan yang nak bertanya tentang Puspakom, yang nak bertanya tentang renew Protect, insurans, yang nak bertanya tentang nak renew PSV, boleh buat pertanyaan petang ni lah. Okay. Kadang-kadang dekat grup kita jawab bagi macam mana penerangan pun ada yang tak faham. So dia boleh bertanya dalam ni, saya boleh jawab melalui voice teruslah. Okay, mana ni soalan-soalan dia keluar kat mana ni? Sekejap ya. Okay, ni ada keluar. Cuba komen sikit. Nak tengok ada keluar tak dekat bawah ni. Okay, ada keluar tak kat bawah ni soalan-soalan. Selalu dia tu hari dia tak keluar. So jadi susah nak tengok. Kita boleh type. Kita tengok viewer. Okay, cuba jawab salam tu ke. Nak tengok dia punya komen-komen tu ada naik ke atas ke tak kan. So macam ni dia tak keluar ni. Okay, dia tak keluar soalan-soalan yang orang type ni. Dekat wall, dekat apa? Kita tengah ni. Okay, Assalamualaikum. Cuba komen-komen dulu nak tengok dia ada keluar tak dia punya ni. Biasa kan keluar orang soalan-soalan kan. Kenapa ni tak keluar ni? Ke tak ada orang type lagi? Okay, kat mana nak tengok Nampak dua mata ada. Dua mata tu bermaksud tiga mata tu tiga orang yang tengah menonton kan. So dia ada tiga orang. Cuba komen-komen sikit, type sikit nak tengok soalan-soalan ada keluar tak kat sini. Macam mana nak tengok ni soalan ni. Biasa orang live kan boleh lock pin kan apa semua kat atas kan. Ini macam tak view je orang yang type ni. Sekejap Dia pun pelik lah, dia tak keluar dia punya ni. Dia tak keluar. Ke tak ada orang view. Okey, tu baru nampak. Okey, baru keluar dia punya ni. Baru keluar dia punya apa yang orang type tu kan. So jadi soalan-soalan kat situ boleh kemukakan soalan berkait dengan Puspakom, renew Protect, insurans, renew PSV, nak buat medical check up. Okay, boleh tanya dekat situlah type tu, nanti saya jawab. Petang ni saya tak ada nak explain apa-apa sangat kot. Cuma nak bersoal jawab saja. Kena tutup lampu lah macam ni, silau. Okay EVP renew. Okay, soalan pertama tu EVP renew. Okay, EVP renew
itu adalah di bawah tanggungjawab Grab untuk renewkan EVP. So kebanyakannya pemandu dia tamat pada Julai. Lebih sekitar Julai akan tamat. So Grab akan renewkan automatik kepada APAD. So yang EVP kita tak perlu ambil inilah. Kita tak perlu ambil tindakan apa-apa. Grab yang akan renewkan dengan pihak APAD. Renew PSV form MC pakai yang baru lama. Okey, renew PSV form MC dia ada khas. Untuk renew dia ada 2 line saja. So 2 line aja. Jadi kalau 2 line tu bayaran dia dekat klinik kebiasaannya paling murah RM15 sehingga RM50. Ada klinik yang tekan sampai RM50, ada klinik yang bagi RM15 ataupun RM20. Beberapa klinik kebanyakannya bagi RM20 untuk renew MC. Dia dua line sahaja. 2 line sahaja. Kalau yang permohonan baru PSV dia ada 9 line. Jadi dia ada banyak lah nak kena check. Check banyak. Jadi bayaran dia maksimum RM80. Itu yang baru. Yang renew MC cuma RM15 hingga rata-rata RM20. Kalau jumpa yang RM50 tu, tanya dia RM50, tak payah klinik tu. Ambil klinik lain yang ambil RM20 saja. Dah buka tak untuk ambil PSV? Okey, dah buka. Bunga Raya semalam dah ada Bunga Raya. Bunga Raya next 27 ke 26 hari bulan. Bunga Raya Berjaya Peling boleh call. Kebanyakannya pusat memandu dah ada kursus lah, dah start kursus dah. Exam paling awal pun bulan Julai. Exam JPJ dah start buat exam PSV pada Julai. Tapi ada yang minggu lepas, maknanya ni hari Sabtu, minggu ni lah, minggu yang sudah ni ada exam di tak silap saya di Unified, bukan Unified, di ada High pun dah buat exam, dah ada exam dah daripada JPJ. So kebanyakannya sekolah memandu dah ada exam, dah ada kursus dan dah ada exam. Cuma bergantung pada dia orang punya ni lah, jadual masing-masing. Kena call lah sekolah memandu. Boleh kita guna kereta family, abang atau adik untuk boleh. So kita boleh guna kereta siapa sahaja sekalipun, kecuali kereta syarikat. Kereta yang nama individu boleh daftar untuk jadi kereta Grab dengan syarat pemandu tersebut dalam insurans kereta tersebut dia ada nama, ataupun jika insurans kereta tersebut cover all driver. So cover all driver, owner perlu buat satu surat kebenaran untuk pemandu tersebut register sebagai Grab lah. Jadi pasal permohonan tu kena kepilkan surat kebenaran owner. Mana-mana yang nak register Grab, nak guideline apa semua tu, boleh PM dekat saya ataupun admin JBGC yang lain lah, yang boleh daftarkan, bantu korang untuk daftar. Kalau nak cancel EVP, okey, nak cancel EVP ni dia dekat apps tu sendiri support. Dekat apps ada support dan ada menu untuk batalkan EVP, kena isi kat situ. Lepas dah isi, dalam masa 2 atau 3 hari Grab akan emailkan balik satu form pembatalan EVP. Form pembatalan EVP tu dia ada 2 salinan. Satu salinan pemilik pegang, satu salinan lagi tu untuk diberikan kepada JPJ. Jadi flow proses dia adalah, okey, dengar betul-betul. Flow proses dia adalah untuk pembatalan EVP nak balik kepada kenderaan persendirian biasa. Pertama yang kena buat adalah batalkan EVP di APAD, maksudnya melalui Grab. Dekat apps, pergi dekat menu support, ada yang bahagian pembatalan EVP, apply di situ. 2 hari 3 hari dia dapat form tu bawa pergi sekali untuk Puspakom B2.
Dia Puspakom khas untuk pertukaran status. Jadi lepas dah buat Puspakom, dah dapat kelulusan Puspakom, ada slip B2 punya, bawa pergi ke JPJ, cakap nak tukar status, JPJ akan tukarkan status dan terus renew ROCTEX kat situ je. Kat situ terus sekaligus lah buat tukar status dan renew ROCTEX. Make sure dah siap-siap renew insurans lah. Dah siap-siap insurans sebelum pergi JPJ lah. Okay. Harap terjawab lah yang tu. Dia ada 3 step. Pertama, batalkan EVP dekat Grab. Kedua, Puspakom. Ketiga, tukar status di JPJ. Okay. Dalam grup, saya ada bagi satu nota guideline macam mana daripada step pertama, step kedua, step ketiga tu. Tu dekat dalam grup kita, grup WhatsApp kita ada. So mana-mana yang nak join grup WhatsApp boleh PM dekat saya lah. Dekat Facebook ni boleh PM. Nanti saya akan bagi satu template untuk isi untuk join grup kita lah, JBGC Sentip. Okay, next soalan apa? Okay. Waalaikumsalam. Kalau pakai form MC yang lapis tu boleh? Silap dah. Boleh. Boleh, tapi bayaran dia mahal. Buat MC pakai 9 page tu boleh. Bayaran dia 50 ke 80 ringgit. Dan pergi renew PSV boleh, tapi dah bayar 80 ringgit, mahal je lah. Boleh pakai form tu, tak ada masalah. Cuma dia detail sikit dia punya check up. Puspakom belum buat tapi dah renew insurans pun boleh. Memang gitulah step dia. Puspakom belum buat. Puspakom belum buat tapi dah renew insurans. Maksudnya renew insurans dulu baru buat Puspakom. Boleh juga, tak ada masalah. Cuma dia lari sikit je lah tarikh dia. Jadi bila renew ROCTEX nanti, sekarang ni JPJ tengah dindong sikit ni. JPJ saya nak bagi tahu ni, biar JPJ dengar sikit, apa tu pun MOT ke kan. JPJ punya sistem tengah dingdong, tengah weng. Ada setengah kat JPJ renew ROCTEX ikut tarikh insurans. Insurans mati berapa, dia ikut tarikh insurans. Ada setengah pula bila dia renew ROCTEX ikut tarikh Puspakom. Jadi sekarang ni dekat sistem JPJ dah berterabur dah sebenarnya. Dia dah tak tahu nak follow mana dah. Jadi sistem dia orang pun dah weng lah. Okay, jadi kat sini nak buat Puspakom dulu, lepas tu renew insurans pun boleh. Renew insurans dulu, nak buat Puspakom dulu pun boleh. Tapi yang sangkut adalah ROCTEX. Selagi tak buat Puspakom, tak boleh renew ROCTEX. Itu saja. Insurans dengan Puspakom mana dulu tak ada masalah. Cuma dia akan lari date je lah. Macam tu. Okay. Kalau tak faham juga yang saya terangkan, boleh ulang balik soalan. Saya akan scroll sampai atas. Okay. Saya ada masa lebih kurang dalam 45 minit. 3,5 jam ke 45 minit je untuk sesi live hari ni. Tak tahulah kalau terlebih kan. Bila cakap-cakap kadang-kadang terlebih. ROCTEX renew bulan 7, Puspakom bulan 10. ROCTEX renew bulan 7, Puspakom bulan 10. So kalau buat Puspakom, ROCTEX dan insurans kena buat baru juga ke? Kalau buat Puspakom, ROCTEX dan insurans kena buat baru juga. Okey, nampak dia Syukri Syuk. Awak punya masalah, bukan masalah, awak punya kes ni bulan 7 ROCTEX mati, Puspakom mati bulan 10. So sekarang ni awak nak renew ROCTEX bulan 7 tak boleh. Bukan tak boleh, boleh. Tapi nanti bila awak renew, dia akan dapat, kemungkinan besar dia akan dapat ROCTEX awak bulan 7, bulan 10 tu. 3 bulan aja. 7 awak buat renew ROCTEX dengan insurans. Jadi bulan 7, 8, 9, 10. Jadi awak dapat 3 bulan sahaja ROCTEX awak. Jadi ROCTEX awak nanti dekat situ bayaran dia half year. Half year tapi 3 bulan coverage. Maksudnya dia akan mati, ROCTEX awak nanti tamat pada bulan 10. Sama macam Puspakom. So kalau rasa nak jimat, jimat tak jimat jugalah, tapi nak selaras, awak terus buat juga Puspakom pada bulan 7. Jadi Puspakom awak tu buat awal. Jadi awak buat awal Puspakom pada bulan 7 sebelum awak pergi renew ROCTEX dan insurans. So dah buat Puspakom bulan 7.
Walaupun mati bulan 10 kan, dia memang kena buat sebelum mati. Kalau buat selepas mati ada denda. So jadi bila awak dah buat bulan 7, maknanya awak awal 3 bulan buat Puspakom tak ada masalah. Dia akan ambil yang baru 7, tamat bulan 7 21. So nanti awak renew insurans, sama bulan 7, tamat 7 21. Pergi buat road tax, dia akan ikut lah Puspakom bulan 7 ataupun dia ikut road tax bulan 7. Dia buka insurans bulan 7. Okey. Nampak step dia Buat Puspakom awal tak ada masalah. Jadi awak punya Syukri Syuk punya masalah ni, kes ni, buat je Puspakom bulan 7, tak ada masalah. Okey. Kalau insurans dan road tax belum mati, bos, lepas tukar status. Kalau insurans dan road tax belum mati, lepas tukar status. Memang kena renew road tax dan insurans enggak? Tak faham. Ini saya tak faham ni. Kalau insurans road tax belum mati, lepas tukar status, memang kena renew road tax dan insurans enggak? Tak perlu. Dah faham. Maksudnya, contoh, saya bagi contoh lah. Awak punya road tax bulan 10. Road tax mati bulan 10. Insurans pun mati bulan 10. So jadi katakanlah awak ni kereta baru lah, kereta yang belum Puspakom. Let's say kereta awak 2 tahun punya usia. Awak pun nak batalkan, tak nak bawa Grab lagi. Awak nak batalkan EVP, nak balik kepada kereta persendirian. So jadi awak pergi buat bulan 7 ni nanti, contoh. Bulan 7 awak buat pembatalan EVP. Awak tak perlu renew road tax dan insurans. Awak cuma perlu buat batal EVP, dapat pergi masuk Puspakom, B2. Lepas tu dapat kelulusan, pergi ke JPJ, cakap nak tukar status. Itu saja, setakat tu je lah. Sebab awak hanya nak tukar status. Lepas dah tukar status, balik kepada kenderaan persendirian. Awak ada dia akan tukar dalam sistem. Jadi bulan 10 nanti baru renew road tax as a persendirian biasa. Jadi bulan 10 renew insurans, renew road tax, dah tak payah Puspakom lah. Pasal awak dah balik kepada persendirian biasa, dah balik jadi manusia biasa lah. Okay. Memang kena renew road tax. Okay. EVP renew. Jadi Miss Anoi de Dulce nama dia. Oh yo. Okay. EVP renew, serahkan kepada pihak Grab. Dia akan renewkan EVP tu. Bulan 7 ni, insyaAllah lah, mungkin dia akan bertukar kepada, apa orang panggil tu, expired date Julai 21 pula. Yang sekarang rata-ratanya pemandu awal dulu yang buat EVP, dia akan tamat Julai 20 ni kan. Ni dah dekat ni, Julai 20 tamat. Nanti dia akan Grab yang akan uruskan dengan pihak APAD untuk renew. Jadi yang kos tu pun ditanggung oleh pihak Grab lah. Okay. Okay. Cakap tak nak. Itu orang potong rumput lah. Okay. Okay. Faham. Lambat buat Puspakom akan kena denda ya bos. Yap. Kena denda 100. Ini info yang konsultan Puspakom kita lah, Sifu Azri. Dia dah check dengan Puspakom. Kalau terlebih 1 hari renew Puspakom, akan kena denda RM100. Tetapi musim PKPP ni di apa orang panggil ni, dimaafkan lah, maksudnya gitu. Tak ada denda lah musim PKPP. Kalau selepas PKPP nanti, kalau terlebih tamat, terlebih 1 hari, dia akan ada denda. Yang dipahamkan dendanya 100. Saya tak tahu perkiraan dia sebenar macam mana. Jadi kena renew awal sebelum tamat. Kalau macam road tax, kita tamat tak kena denda. And then tunggu kita renew, renew sambung balik pada tarikh renew tu kan. Itu standard dulu kan. Ini Puspakom ni seolah-olah macam kita tak renew Puspakom, tapi insurans road tax kita hidup, kita boleh berjalan kan. Tapi Puspakom kenakan denda. Sebab tak renew Puspakom, seolah-olah tak check kereta tu lah, selamat tak selamat. Minum air.
Renew PSV kena ambil exam lagi tak? Renew PSV tak perlu ambil exam. Renew Sheikh Ahmad Fuad. Okey, Sheikh Ahmad Fuad, renew PSV tidak perlu ambil exam. Cuma renew medical check up 2 helai RM20 sahaja. Yang pastikan form tu adalah form untuk renew, dia 2 helai sahaja. Jadi dah di renew, dah buat renew MC medical check up, bawa MC tu pergi renew PSV. Saya punya PSV pun akan mati ni dalam minggu depan. Jadi boleh guna Rocktech dan insurans hidup tu sampai habis baru renew. Ya betul. Guna sampai habis renew dan Rocktech tu. Kamizi Rahman. Okay, Miss Anoi settle di Dolce. Hasbullah, hantar kereta Puspakom 1 tahun sekali ke? Untuk 3 tahun ke atas sahaja. 3 tahun dan ke atas. Maknanya dah masuk umur dia 3 tahun. Memang tiap-tiap tahun. Nak renew Rocktech je kena Puspakom. Nak renew Rocktech je kena Puspakom. Tiap-tiap tahun. Selagi dia berada dalam status kenderaan e-hailing. Kenderaan awam. Okey, jadi dia kena memang buat every year. Start daripada tahun ketiga, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9. Jadi tahun ke-10 dia dah tak boleh buat Grab. Dia kena balik semula kepada kenderaan persendirian biasa. Dia kena apply untuk keluar EVP lah. Tukar status. Okey, hantar kereta Puspakom 1 tahun sekali. Okay. Puspakom start 2018 kan sekarang? Apa tu? Puspakom start 2018. Apa yang Puspakom start 2018? Oh, okay. Puspakom 2017. Tahun ni 2020 kereta yang 2017. Awak senang je awak nak kira. Awak kira birthday je. Awak kira birthday kereta tu. Dekat Geran dia ada satu birthday dia, tarikh lahir dia. Tarikh lahir kereta tu, pendaftaran. Jadi dekat Geran tu dia ada tarikh pendaftaran. Jadi daripada situlah awak kira. Masuk je usia 3 tahun, birthday yang ketiga tahun, dah kena buat. Dah kena buat Puspakom. Tu je. 3 tahun je umur dia, terus buat Puspakom. Kalau 2018 tak sampai lagi. Contoh dia beli kereta Jun 2018. So Jun 2018 hingga Jun 2019 setahun. Hingga Jun 2020 baru 2 tahun. So dia kena Jun 2021. Jun 2021 nanti baru umur dia 3 tahun. So Jun 2021 sebelum renew Rocktech memang kena masuk Puspakom. Baru lulus lepas renew Rocktech. Okay, hantar kereta. Okay, next. Puspakom dapat setahun, Rocktech dapat 6 bulan je. Macam mana tu bos? Okay, Puspakom memang setahun. Tapi Rocktech 6 bulan sahaja tu. Ini yang saya katakan tadi, JPJ ni dia cacah marba sekarang. Okay, saya ulang lagi sekali kepada ni lah dalam live ni, biar pihak MOT ataupun pihak BJPJ alert benda ni. JPJ cacah marba sekarang. So ada yang boleh dapat 1 tahun, ada yang boleh dapat 6 bulan. Jadi dia berdasarkan apa? Ada yang berdasarkan insurans. Insurans tak cukup 1 tahun. Kejap, azan. Sekejap Is that just lunch? What is that?
Boleh tanya dulu nanti saya scroll. Alright. Mana tadi Puspakon dapat setahun, Rotek 6 bulan je. Macam mana? Okey. Dia kemungkinan besar kes dia macam ni. Insurans dia Mei. Dia dah renew awal insurans. Mana Rotek dia Puspakon dia buat Jun. Contohlah Jun. Jadi dia dapat Puspakon tu Jun 2020 hingga Jun 2021. Tetapi bila dia pergi nak renew Rotek, JPJ ni sekarang ni kita tak tahulah nak kata. Dia caca marba, dia tengok apa pun tak tahu. Ada yang tengok insurans. Dia tengok insurans Mei. Oh, tak cukup sampai ke Jun 2021. Jadi dia bagi je dulu 6 bulan. Macam tu. Dia bagilah daripada Jun 2020 sampai Disember 2020. Kan? Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Dapatlah 6 bulan. Jadi 6 bulan Rotek. Disember 2020 mati. Bila nak renew nanti Disember 2020 tadi, pergi renew Rotek 6 bulan lagi, insurans tak cukup nak dapat 6 bulan. Nanti tak pastilah sama ada dia akan ikutkan insurans ke dia kena lanjutkan insurans tu jadi 6 bulan. Boleh extend insurans. Ada setengah yang renew Rotex, insurans Mei, Puspakon Jun 21 mati. Nampak tak? Mei, Jun, Puspakon Jun. Ada yang bagi Rotex tu ikut insurans, dia tak ikut Puspakon. Dia ikut insurans Mei 2020 dia bagi. Maknanya 11 bulan lebih dia bagi juga. Jadi hidup Rotex tu ikut 11. Jadi yang boleh kata ni experience kita duduk renew Rotek ni dengan Sifu Azri, dengan Sifu Zainal, duduk renew Rotek orang ni, kita nampak ada yang boleh tak cukup setahun, 11 bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tepat-tepat 6 bulan. Jadi ada yang 3 bulan. 3 bulan tu kerana yang tadilah Puspakon dia lambat mati lagi. Bulan 10 dia buat renew Rotek dengan insurans bulan ni, dapatlah sampai bulan 10 saja. Dia ikut pula Puspakon. Jadi JPJ ni caca marba. Dia nak ikut Puspakon ke, dia nak ikut insurans ke, dia nak ikut sekati dia. Jadi kita pun semua dah tahu kot. Dekat dalam Facebook pun dah kecoh lah yang JPJ ni dah caca marba dah. Dia dah tak tahu nak ikut sistem mana satu. Dia clash antara Rapat, dia clash dengan Puspakon. Ni semua jabatan-jabatan dan JLC yang di bawah MOT. MOT dah berterabur lah dengan cerita. Kan? Jadi nak bagi satu kata putus yang jawapan tepat, tak ada. Tak ada jawapan tepat. Cuma boleh bagi guideline saja. Contoh Puspakon tu nak mana dulu, insurans nak mana dulu. Kita cuba minimizekan masalah tu. Itu saja. Kalau cermin depan ada retak sikit, lepas tak Puspakon. Retak sikit tu dia tengok retak dia. Kalau retak nanti belah memang tak boleh. So kalau retak sikit macam kena batu, ada macam star tapi kecil je. Dia, saya tak ingat lah dalam spek dia, ada ukuran dia. Tak silap dalam berapa inci lah, 6 inci ke macam tu. Retak dia tak boleh lepas Puspakon. Kalau contoh kena batu seketul, retak star dia panggil kan, star punya retak,
Tapi lebih kurang besar 1 shilling 10 sen, tak ada masalah, boleh lulus. Itu boleh lulus. Dia retak yang panjang 6 inci tak silap saya lah. Nanti kita bagi sharekan Puspakom punya spek checking. Dia ada dalam tu detail berapa cermin retak tu apa semua kan. Okey, ala-ala sebut pasal cermin. Bila buat Puspakom, dia kena buka keseluruhan tinted. Kiri, kanan, depan, belakang semua buka. Dia boleh tak lulus. Kereta persendirian pemandu saja kiri dan kanan kan. Belakang gelap tak apa. Ni tak boleh. Kenderaan awam keseluruhan. Tu biar pastikan buka. Sebab dekat Puspakom mostly yang tak buka ni memang tak lulus. Macam tu. Walaupun kita kata ni lulus ni. Ni lulus telus cahaya ke lulus kan, ikut spek ke apa semua kan. Itu tak boleh percaya. Maknanya silap-silap nanti bila dekat Puspakom check tak lepas. Lebih baik buka lah tinted untuk masuk Puspakom. Live call urgent. Kejap lagi call. Sorry bos, miss tadi. Kalau dah siap MC untuk renew PSV form baru tu boleh ke? Boleh. MC untuk renew PSV form baru. Dia tak ada form baru, form lama. Sekarang ni rasanya tak ada dah form lama. Semua form baru. Dia ada form 9 form dengan 2 form. 2 helai form. 9 helai dengan 2 helai. 9 helai untuk permohonan baru. 2 helai untuk renew medical check up. Apa yang penting kena prepare untuk Puspakom inspection. Ni panjang ni. Puspakom inspection, preparation dia kena check kereta tu lah, spek-spek dia, terutama brake, absorber, tayar, cermin, benda-benda yang safety lah, yang berkaitan dengan safety. Yang utama tu lah brake, absorber, tayar. Pastikan okey lah. Yang tu boleh rujuk dengan Sifu Azri. Okey, ada nama dia kat atas tu, Cik Azri tu. Cik Azri tu merupakan konsultan Puspakom lah. Dia boleh guide untuk buat Puspakom, boleh Roger dia. Dia boleh bagi detail lah. Dia boleh guide bagi workshop apa semua kan. Bos Puspakom untuk check B2 tu apa je yang dia check ya. Sama macam mula-mula nak buat EVP dulu tu kan. Tak sama. Dia check simple sikit. B2 check simple sikit. Dia nak check nombor chassis. Dia nak check keadaan kereta tu okey ke tak okey untuk ni kan. Ada apa panggil tu, potong tak potong. Tu biasa je. Dia tak check detail lah. Dia tak check detail untuk B2. Dia check untuk pertukaran status saja. Ambil syarat je tu sebenarnya kan. Sebenarnya tak check pun tak apa kan. Kereta kan nak tukar status je pun sepatutnya lah. Tapi biasalah, benda boleh buat duit. Okey, Roadtech e-hailing berapa harga untuk Azhar? Roadtech e-hailing berapa harga untuk Azhar? Sama je. Roadtech e-hailing ke, Roadtech kenderaan persendirian ke, sama je. Azhar tak silap RM90 lah. RM90 untuk setahun, RM45 untuk 6 bulan. Dia sama je. E-hailing dengan kenderaan persendirian biasa sama je. Sama macam awak renew sebelum ni lah. Roadtech tu harga sama, tak ada beza. Dia bukan murah lagi. Dia bukan taksi. Taksi je Roadtech murah. Borang PSV renew nak ambil kat mana? Okey. Kalau ada dalam grup JBGC Sentip, biasa kita share dalam grup tu. Boleh tanya dalam grup nanti. Kalau ada dalam grup JBGC Sentip. Kalau tak ada dalam grup JBGC Sentip, nanti saya share dekat situ. Nanti saya sharekan form renew PSV. Nanti saya komen, saya hantarkan form renew. Dua helai saja. Okay, Imran Firdaus is watching. Okay. Saya nak renew PSV, tapi pakai form 9 helai tu boleh ke? Boleh tu boleh, mahal. Mahal. Jadi tak perlu pakai yang form 9 helai tu. Pakai form 2 helai dia jadi RM20 ataupun RM15. Dia takkan lebih lah daripada RM30. Kalau lebih daripada RM30, tak payah pergi klinik tu. Pergi klinik lain untuk renew. Yang saya dapat sahkan klinik Ho dekat Senai. Klinik apa nama tu dekat Peling, ada nama klinik Melayu tu lah.
Nama Melayu dia, nama klinik saya tak ingat nama doktor tu. Dekat Peling tu RM20. Klinik Masai RM20. Beberapa klinik kebanyakannya range dia 15 hingga paling tinggi RM30 je untuk renew 2 helai renew medical check up. Kalau yang mula-mula tu je maksimum RM80. Oh, B2 tak perlu. B2 tak perlu buka tinted. B2 tak perlu buka tinted. B2 dia simple je. B2 ni untuk tukar status je. Nak tengok kenderaan ni betul ke tak ni kenderaan yang sama. Tu saya kata tadi, dia tak perlu check pun sebenarnya. Kenderaan ni nak tukar status, tukar je lah kan. Pergi JBJ apa semua. Tapi nak sahkan betul ke kenderaan ni yang nak pergi tukar status. Geran original matching tak dengan kereta ni. Kereta nak tukar status ni. Jadi nombor chassis dia nak check tu je lah kan. Dia tak check lah detail macam yang tu. Sebab tu bayaran dia B2 ni RM25 saja. Yang check e-hailing Cakra tu RM75. Kan beza. Dia check simple sikit. Dia tak check detail. Waalaikumsalam. Artis Muzzin Muzzin ni. Boleh renew Puspakom sebulan awal tak bos? Memang kena renew awal sebelum tamat Puspakom. Kalau tamatnya pada 1 Julai, kena buat sebelum 1 Julai. Lepas PKPP, kalau buat selepas tamat dah baru nak buat, ada denda. Saya kereta manufacture 2011 tapi register 2012. 10 tahun follow yang mana? Follow yang kalau okey, ni tricky sikit soalan dia. 10 tahun diikut pada tarikh pendaftaran mengikut terma Puspakom. Ikut tarikh pendaftaran dekat Geran. Okey, tarikh pendaftaran kat Geran 1/1/2011. Maka tahun ni 1/1/2020 baru 9 tahun, betul? 2021 nanti baru masuk ngam. 1/1 itu masuk ngam 20. Tetapi dekat Grab, jika dia nak daftar baru, Grab dia tak follow pada tarikh pendaftaran. Dia follow pada tarikh buatan. Okay, jadi kat sini manufacture 2011. Itu Grab punya definition. Okay, dia ambil 2011. Jadi tahun depan dah kira kereta ni adalah kereta berumur 20 tahun. 10 tahun. 2011 hingga 2021 jadi 10 tahun. Okey. Itu Grab punya definisi. Kalau Puspakom punya definition, dia ambil tarikh register. Tapi biasa macam gini ni kereta recon Kereta recon ada yang tahun 2010, register 2012. Macam tu. Kereta tu dah 3 tahun lepas. Contoh 2009 ke 2010 ke kan. Macam tu. Saya nak renew road tax dengan PSV. Agak-agak masih beratur panjang lagi tak? Beratur panjang. Renew road tax beratur panjang. Gunakanlah runner yang bertauliah. Boleh kontak Sifu Azri, boleh kontak Sifu Zainal, boleh kontak sahabat-sahabat dalam grup yang ada buat renew road tax. Dia runner dia ada lane dia sendirilah untuk runner. Dia ada lane dia untuk dia proses lebih cepat. Jadi awak tunggu kat rumah je, road tax dah dapat dah. Bayarlah sikit daripada beratur 3-4 jam tau. Beratur 3-4 jam, 5 jam pun ada. Beratur daripada pagi sampai tengah hari tu. Sampai-sampai tak boleh nak renew. Tu nak kena pastikan betul-betul benda-benda lain tu dah prepare ke tak. Benda-benda yang macam Puspakom, benda-benda yang berkait dengan insurans. Ada yang pergi dah beratur lama. Yang kes viral dekat Facebook kan. Pak Gad cakap okey, kereta dia belum 3 tahun. Kereta dia 2 tahun. Tapi bila Pak Gad cakap okey, tak ada masalah, e-hailing ke kereta persendirian ke, kalau 2 tahun tak perlu Puspakom. Okey, dia dah beratur 3-4 jam dah beratur. Sampai kat kaunter cakap awak tak boleh nak renew road tax
kerana tak ada puspakom. Kat sini kata JPJ ni dia cacah marba. Suka hati dia je nak jawab apa. Sistem kat tangan dia, kuasa kat tangan dia, maka dia bebas nak cakap apa pun. Dia kata sistem tak boleh. Apa yang menyebabkan sistem tak boleh? Itu yang kata sistem dia orang ni yang cacah marba. Ada sistem yang boleh, ada sistem tak boleh. Kaunter sebelah boleh 2 tahun kan. Jadi yang kena dekat orang yang diviralkan ni, dia 2 tahun. Tapi dikatakan kena buat puspakom. Puspakom apa? Nak masuk puspakom 2 tahun. Puspakom kata kereta awak baru 2 tahun. Baru 2 tahun tak perlu puspakom. Puspakom cakap. Jadi puspakom dengan JPJ dah clash kat situ. Nampak? Jabatan bawah MOT sama-sama clash. Sama-sama dah cacah marba. Jadi yang itulah nak kena pastikan betul-betul. Baik yang mana tak pasti betul-betul, baik suruh runner je, runner pergi, tak boleh renew, tak boleh renew. Jadi awak bayar je 10-20 ringgit lah upah dia orang. Macam tu. Hairun Arif Shah. Okey. Alam, boleh saya tahu untuk cek puspakom ni nak kena kerja apa selain geran kereta? Dia ada dekat apps tu, dekat bahagian profil awak ada EVP. Ada nama, ada email, ada nombor telefon. Bawah sekali tu ada EVP. Screenshot yang tu. Screenshot yang tu bawa time nak pergi puspakom nanti. Jadi apa nama? Geran original. Kalau kereta sendiri tak ada masalah, bawa je IC ni, photo state pun boleh. Nak bawa IC original boleh. Screenshot EVP punya interface tu yang ada dekat apps, boleh masuk lah. Okay. Lain-lain tu yang berkait dengan kereta. Macam apa nama, fire extinguisher. Kalau kereta 7 seaters nak kena ada first aid kit. Tu semua-semua tu dalam website puspakom ada. Dalam group pun kita ada share apa yang kita nak. Segitiga kecemasan, emergency triangle nak kena ada. Lain tu preparation kereta lah. Kena pastikan elok. Kereta saya 2018. Kereta saya 2018. Jika saya ingin batalkan EVP, perlukah saya pergi puspakom? Alright. Ini yang cantik ni soalan ni. Waalaikumsalam Syam Ajay dan semua. Dia tak kira kereta tu tahun berapa. Tak kira kereta tu 2020 sekalipun. Contoh kereta tu keluar Januari 2020. Julai ni rasa nak tamat dah EVP. Dia baru dapat je EVP. Katakan beli Januari, register Grab Februari, dah dapat EVP pada Februari 2020. And then dia rasa macam tak nak dah aku jadikan kenderaan ni e-hailing, aku nak balik kenderaan biasa. Still kena puspakom. Puspakom B2. Jadi dia kena batalkan EVP dengan Grab. Dekat apps, apply pembatalan EVP, dapat satu form daripada Grab, pengesahan pembatalan, pergi puspakom, buat B2, pergi JPJ, buat pertukaran status. Okey, lepas buat pertukaran status, maka status kenderaan dia dah balik kepada persenderaan biasa. Dah tak ada EVP lagi dekat dalam sistem. So jadi tahun depan 2021 dia nak renew not tag bulan 1 kan. Dah boleh renew macam biasa tanpa masuk puspakom, tanpa, macam biasalah macam kenderaan biasa. Okey. Kat situ. Jadi tak kira kenderaan tu tahun berapa sekalipun, selagi dia nak batalkan EVP mesti kena masuk puspakom B2. Alright. Harap Syam Ajay dapatlah jawapan tu. Okey. Next. Tak adalah Saya pun pukul 5 nak pergi tengok kereta. Okey. Apa-apa rasanya harap terjawab lah persoalan-persoalan yang ditanya berkait dengan EVP, road tax, e-hailing. Okey. Sebelum saya tamatkan, saya ulang lagi sekali. Kok-kok yang baru tengok, saya ulang lagi sekali. Saya summarizekan. Okey, daripada soalan-soalan yang banyak-banyak tu, berkait dengan puspakom lah, saya nampak banyak kat sini. Okey, dengan nak batalkan EVP. Okey. Salam Putrajaya Syam Ajay. Alright, dari Putrajaya. Okey. Saya summarizekan. Pertama,
Pertama, isu petang ni adalah berkait dengan pembatalan EVP. Okey, dengar betul-betul. Pembatalan EVP nak balik kepada kenderaan persendirian biasa. Kenderaan persendirian. So jadi, step pertama, batalkan EVP di apps Grab. Masuk dekat dalam support center, pergi cari pembatalan EVP, submit dekat situ. Dalam masa 2 hari ataupun 3 hari, Grab akan emailkan slip pembatalan, slip pengesahan pembatalan. Okey, bawa slip pengesahan pembatalan, pergi booking Puspakom B2. Kalau tak tahu yang tu, Puspakom B2 boleh Google, ataupun boleh kalau dalam grup boleh upah Azri, ataupun bolehlah tanya dalam grup lagi sambung macam mana nak buat B2 tu. Okey, B2, lepas dah buat B2, pergi JPJ untuk tukar status. Biasanya orang nak tukar status ni sebab tak boleh nak renew road tax, kan? Tak boleh nak renew road tax. Jadi dia pun fed up, dia nak tukar balik status kepada kenderaan persendirian biasa supaya boleh renew road tax. Itu yang isunya sekarang ni. Banyak orang nak batalkan EVP. Dia tak boleh nak renew road tax. Sebenarnya kalau dia betul-betul faham apa perlu buat, dia tak ada masalah nak renew road tax. EVP, tak perlu batalkan EVP pun. Kalau Grab nak, kalau JPJ nak suruh buat Puspakom, buat Puspakom. Kalau tak perlu buat Puspakom berkait dengan EVP, Roger balik dengan Grab, cakap tak boleh nak renew road tax. Nanti dia sebenarnya ada masalah yang dulu punya masalah, iaitu EVP di atas nama pemandu. Sepatutnya EVP di atas nama owner. Ini kereta orang lain ni lah yang pakai biasanya. Pemandu pakai kereta suami, pemandu pakai kereta isteri, pemandu pakai kereta ayah, pemandu pakai kereta mak, nama orang lain, kan. So jadi EVP tu dulu kes Grab salah submit ke macam mana, EVP tu diberi ke atas nama pemandu. Dekat dalam sistem Grab, dalam sistem JPJ, EVP tu sepatutnya atas nama owner kereta. So jadi dia tak match kat situ bila dia nak renew road tax. Oh, ini EVP tak ada sangkut EVP. EVP sangkut. Jadi dia pening kat situ. Jadi dia bagi tahu Grab je. Grab nanti ubahkan balik dekat Apart ubah dalam gerbak-gerbuk 5 hari. Gerbak-gerbuk 5 hari, 7 hari macam tu lah. Selesai penukaran balik kepada owner punya status EVP balik kepada owner. Jadi baru boleh renew road tax walaupun kereta dia belum Puspakom. Kereta 1 tahun hingga 2 tahun. Kereta 3 tahun je kena Puspakom. Alright. Faham pembatalan EVP ni? Kalau rasa nak bawa Grab lagi, tak perlu batal EVP. Betulkan bak lain. Kalau kecuali dia memang dah tak nak langsung bawa Grab, jadi dia terpaksa batalkan EVP, masuk B2. Okey. Yang kedua berkait dengan mana dulu nak buat. Yang kedua tadi, isu petang ni, mana satu nak buat. Puspakom dulu ke, insurans dulu ke, road tax memanglah last sekali. Puspakom dulu ke, insurans dulu. Okey. Jadi step yang sepatutnya adalah Puspakom dulu. Ni cerita dah mati lah ni. Nak mati, road tax mati, insurans mati, Puspakom pun nak mati. Okey. Nak renew road tax kan. Nak renew road tax sebab road tax mati kan. Nak kena buat Puspakom. Jadi nak buat mana dulu? Nak pergi renew insurans dulu ke, nak pergi Puspakom dulu? Step yang terbaik adalah renew Puspakom dulu. Pergi Puspakom, dah siap, dapat cakra, esoknya pergi renew insurans. Sebab insurans ni renew on the spot, senang. Puspakom buat hari ni belum tentu lulus. Dia leceh sikit. Insurans buat hari ni bayar, hari ni sambunglah insurans tu. Jadi buat Puspakom dulu, pastikan lulus, baru pergi buat buat Puspakom dulu, lulus, baru pergi buat insurans. Dah buat insurans, dua-dua tu ada, pergi JPJ, suruh runner ke, bawa benda tu, slip lulus apa semua tu, pergi. Tak nak bawa pun tak apa, sebab Puspakom dah submit dalam sistem, JPJ dah tahu dah lulus Puspakom, jadi boleh dah renew road tax. Okey. Yang ketiga, isunya adalah yang ketiga berkait dengan PSV renew.
Okay, yang ketiga, saya ulas balik yang tadi kan, summary. Yang ketiga, renew PSV. Ramailah PSV sekarang tamat. Sebab dulu kan PSV kena bulan 6. Lebih kurang macam tu lah, bulan 5, bulan 6 kewajipan dia dulu kan. Jadi ramailah yang tamat. So jadi nak renew PSV, cuma medical check up form yang 2 helai tu. Jadi bayaran dia RM15 hingga paling tinggi pun RM30. Okey ya. 2 helai saja. Kalau pakai yang 9 helai boleh tak? Boleh, tapi bayaran dia mahal. Bayaran dia RM80 lah maksimum, sebab 9 helai dia kena full check up. Okey, kalau yang 2 helai tu dia check up simple sikit. Sebab tu bayaran dia RM20 sahaja. Jadi pergi renew pergi renew PSV. Gunakan borang renew medical check up. Alright, settle. Rasanya dah tak ada apa untuk petang ni. Selama 1 jam lebih kurang saya online live. Harap semua dapat terjawab lah keraguan, soalan-soalan. Okay, sementara tu alang-alang online ni, live ni, saya menyerulah kepada semua rakan-rakan pemandu Grab JBGC Sentip. Okey, kita sama-sama lah menyumbang ke dalam tabung Cakna JBGC Sentip. Okey, tabung Cakna JBGC Sentip ni yang kita wujudkan daripada 2016 lah. Kita startkan tabung Cakna ni untuk membantu driver-driver yang menerima musibah, yang mengalami musibah seperti kemalangan, sakit, masuk ward, kematian, anak sakit, okey, rumah family terbakar, rumah dia sendiri terbakar ke, banjir. So tabung Cakna kita ni membantu rakan-rakan pemandu driver yang di dalam grup JBGC Sentip. So saya menyeru rakan-rakan pemandu salur-salurkan sumbangan yang kita dapat daripada hasil kayuhan tu. Seminggu RM10 ke, jadi sebulan RM10 pun dah kira okey lah kan. At least kita menyumbang. Jangan kita pandang tepi, maknanya kita pejam mata, kita anggap macam tak ada apa. Jadi walaupun sekecil-kecil sumbangan RM1 ke RM10 ke, dia memberi nilai yang besar kepada penerima. So diorang masuk ward, ada kita salurkan sumbangan. Jadi kalau yang kematian, kita akan ada sumbangan khas daripada tabung, dan juga kita gerakkan tabung kilat. So daripada situ ada tabung kilat campur dengan sumbangan tabung Cakna, dia akan dapat sejumlah dan kita akan hantarkan kepada waris lah, biasanya isterinya lah ataupun anak-anaknya. Okey, jadi tabung Cakna ni tak mengira kaum, tak mengira bangsa, tak mengira agama. So tak kisah dia siapa sekalipun, kita dalam grup JBGC Sentip ni adalah satu. So di bawah satu bumbung yang sama. So mana-mana pemandu dan JBGC Sentip semua tidak terkecuali menerima bantuan ni. Jadi pemandu-pemandu yang tahu rakan-rakan kita yang menerima musibah, tolong maklumkan. Kadang-kadang admin ni pun dia terlepas pandang, dia tak perasan, tak tahu. Ada kawan-kawan ni masuk ward, kawan-kawan ni accident, kawan-kawan ni meninggal. Jadi tolong maklumkan kepada admin. Jadi PM kepada admin, maklumkan kawan kita ni terima musibah. Tak kisahlah dia pemandu Cina, India, Melayu, Kadazan ke, Iban ke, apa bangsa sekalipun, kita tetap memberikan bantuan daripada tabung Cakna. Alright, untuk menyumbang pada tabung Cakna, biasanya dalam 2-3 hari sekali admin akan blast. Jangan pandang seboleh-bolehnya sumbanglah RM1 pun tak apa, itu tak ada masalah. RM1 pun dia akan menjadi banyak lah. Kalau kita ada dalam grup kita 30 grup, ada 200 pemandu satu grup, kita ada 6,000 pemandu dalam grup JBGC Sentip, ahli yang kayuh, yang aktif, tak aktif, semua ada. Jadi kalau RM1 seorang bagi,
kita ada RM6,000. RM6,000 sebulan. Kalau RM1 je seorang sebulan. RM1 seorang sebulan bagi 6,000 ahli dalam grup, RM6,000 sebulan. Sepatutnya kita boleh kumpul. Jadi kalau mana-mana pemandu ambil berat, dia klik je My Band to You, hantar je RM1, tak ada masalah lah. 6,000 orang, RM6,000. RM6,000 tu kita boleh bantu ramai sangat yang pemandu-pemandu yang terima musibah. Contoh, saya bagi contoh. Pemandu yang masuk wad, pembedahan, tak kisahlah pembedahan apa, dia masuk wad selama 2 malam ke atas, dia akan menerima sumbangan daripada tabung Caknas sebanyak RM300. So maknanya kalau ada RM6,000, so berapa banyak kita boleh cover? 20 orang kan. Maknanya 20 orang pemandu kita boleh cover. 300 kali 20 dan 6,000. So 6,000 tu boleh cover 20 pemandu yang diterima musibah. So itulah kata, daripada RM1 sahaja seorang, kita boleh 6,000 orang boleh menyumbang lebih ramai pemandu-pemandu yang diterima musibah. Jadi kalau akan datang duit kita dalam tabung pun meningkat, kita boleh besarkan nilai bantuan tu, InsyaAllah. So petang ni, petang hujung minggu, selamat mengayuh, selamat berkayuh. Okey, selamat menakung, selamat membangau kata, membangau, menakung, kayuh, apa benda lagi. Okey. Sekian, terima kasih dan salam JBGC Sentip. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.